Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Hari ini kita nak cerita nama Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan penciptaan. Yang pertama Al-Khaliq, yang kedua Al-Bari, dan yang ketiga Al-Musawwir. Dan ketiga-tiga nama ini saling berkaitan, dan apabila kita memahaminya, kita akan rasa betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin juga boleh membantu kita untuk membaiki self-image psychology kita. Apa itu self-image psychology? Kita lihat dulu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran tentang dirinya dengan sifat yang menciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk. Kemudian yang mengadakan dari tidak ada. Nanti kita akan bincang apa itu Al-Bari. Dan yang ketiga, yang membentuk rupa. Kalau kita sebut hari ini, yang mendesain rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya. Dan baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya, Asma'ul Husna. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang tiada bandingnya lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi SAW, kan kita dengar kisah bagaimana Nabi mula pergi menyendiri di Gua Hira, merenung, melihat alam, berfikir tentu ada Tuhan yang menciptakan semua yang indah ini. Siapakah dia? Nabi SAW mencari. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Demikian Nabi SAW diperkenalkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Yang pertama Al-Khaliq. Khaliq ini bermaksud yang menciptakan. Yang kedua Al-Bari. Al-Bari ini ia juga bermaksud menciptakan, tetapi Al-Bari membawa erti menciptakan sesuatu tanpa ada prototype ataupun bergantung kepada material ataupun desain yang sebelumnya ada. Allah boleh wujudkan ciptaan tanpa ada sebarang rujukan kepada apa-apa yang telah wujud sebelum itu. Kan? Berbeza dengan manusia. Manusia boleh mencipta beberapa produk, jentera, kenderaan, macam-macam barang kita boleh cipta, tapi sentiasa ia ada elemen yang mana tentunya kita mesti bergantung dengan apa sahaja resources yang sudah ada di atas muka bumi. Kan, smartphones, komputer, beg tangan, semuanya datang daripada bahan yang sudah Allah SWT sediakan. Yang kedua, ia tidak sama sekali boleh hadir tanpa ada elemen ataupun rujukan kepada sesuatu yang telah wujud sebelum itu. Bahkan color, warna. Bolehkah siapa-siapa dalam kalangan kita membawa ataupun mewujudkan satu warna yang baru? Cuba fikir sekejap. Saya masih ingat lagi dulu pencara saya waktu kami di dalam pengajian. Dia waktu tu dicerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq, dan dia kata cuba fikir ataupun cuba cadangkan satu warna yang tanpa merujuk atau bercampur dengan warna-warna yang sedia ada, tapi dia satu warna yang betul-betul baru. Manusia tak pernah nampak warna tersebut. Kita pun cuba bayang-bayangkan, tak terjangkau. Mungkin ada kawan-kawan yang mendengar siri Wahai Tuhan ini, ada keupayaan itu, cuba boleh kongsikan kita tengok. Ataupun Bari ini, manusia cuba berimajinasi. Contoh kita tengok filem-filem science fiction, kan ada yang dekat space, ada yang dekat setting-setting tertentu, ada alien dan sebagainya. Macam mana pun dia mesti ada elemen sesuatu yang manusia pernah experience. Dia mesti ada macam kepala, macam mata, telinga, tangan, some sort of rujukan kepada creation yang telah ada. Manusia tak boleh nak design something out of nothing. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh melakukan hal tersebut, kerana Allah Al-Bari. Dan yang ketiga Al-Musawwir. Allah Subhanahu Wa Taala yang design. Allah Subhanahu Wa Taala yang memperindahkan ciptaannya.
dengan rupa, dengan warna, dengan segala macam elemen yang terdapat pada satu-satu ciptaan. Dan antara krisis yang dihadapi oleh generasi kita, khususnya orang-orang muda, ialah satu, kita terdedah kepada begitu luas akses marketing dan juga dunia model, dunia indah paras rupanya manusia ini dalam filem, dalam drama, dalam segala macam arena. Dan kita selalu dibuatkan rasa inferior. Kita rasa macam self-image kita ni sentiasa kita rasa tak cukup cantik. Sama ada di warna kulit, ataupun kita rasa hidung kita tak cukup tajam lah, tak cukup mancung lah, bibir kita begitulah, beginilah, mata tak cukup bulat lah. Macam-macam perkara yang sentiasa buat kita rasa rendah diri. Sedangkan Allah bagi tahu dalam Quran bahawa Allah yang menciptakan kamu dan design kamu dalam rahim ibu kamu. Subhanallah. Dan Allah kata dalam surah yang ke-40 ayat surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat ke-64, Allah kata apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda qararan was samaa binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah kata, aku telah design kamu, membentuk rupa paras kamu, dan aku telah make sure design itu adalah sebaik-baik design. Bayangkan Allah sebut begitu, tapi kita sentiasa komplain, sentiasa rasa tak cukup. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya membandingkan wajah, warna kulit dengan standard entah siapa yang tetapkan. Dan kebanyakan waktu wajah ataupun rupa paras, rupa badan dan sebagainya, warna kulit, itu semua adalah fake, palsu. Setelah diedit, setelah ditukar kontras colornya itu dan ini, dan itu bukan rupa yang sebenar. Dan kita bukan nak kata bahawa rupa sebenar manusia itu tidak cantik. Manusia dengan bagaimana Allah SWT menciptakannya sudah cukup cantik. Beauty adalah pada mata yang melihat. Sebab tu kalau ada satu orang set satu standard, itu standard dia. Sebab kalau di sini misalnya warna kulit tertentu dianggap sebagai premium ataupun superior kan. Sebab tu kalau kita lalu kat highway, khususnya kalau ke lebuh raya utara selatan tu, kita boleh nampak macam-macam iklan yang tak senonoh pun banyak tentang nak putihkan kulit atau nak membentuk badan dalam rupa tertentu dan sebagainya. Dan kenapa produk-produk itu begitu laris terjual? Kerana manusia ada pain point dia sentiasa rasa insecure dengan warna kulit dia, dengan bentuk rupa dia dan sebagainya. So Allah SWT bagi tahu kepada kita, dia yang design. So kita kena lihat ciptaan yang kita ada ini dan appreciate betapa indahnya Allah SWT ciptakan kita. Memang berbeza-beza dan tidak ada satu standard kecantikan, satu standard yang kita kata kalau warna kulit macam ni baru cantik, hidung macam ni baru handsome. Tak ada. Itu semua manusia create for nothing. Tak ada apa-apa sebenarnya. Dan standard ini berbeza-beza kalau kita pergi ke culture lain di contohnya di belah Afrika. Kalau kulit tu cerah, maksudnya kulit tu berpenyakit. Kalau badannya tidak besar, tidak sehat, seseorang wanita itu dianggap demikian. So ada culture, kalau tuan-tuan tengok dokumentari tentang usaha parents nak bagi anak mereka kahwin cepat di Afrika, mereka akan ada satu ritual minum susu banyak-banyak selama beberapa bulan sampai dia jadi comel, jadi bulat. Barulah nanti akan menarik minat orang untuk berkahwin dan sebagainya. Dan kita tak nak pergi deeper lah untuk cerita benda tu, nak beritahu literally ataupun simply apa yang Allah SWT ciptakan kita, bagaimana rupanya, warna kulitnya, bagaimana kita lahir dengan bentuk tubuh, wajah dan sebagainya. Itu semua adalah gift, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Musawwir. Dan topik Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ini takkan cukup masa untuk kita ceritakan, kerana Allah SWT dalam Quran seringkali suruh kita melihat ciptaannya. Kalau kita travel, pergi duduk kat tepi gunung, tepi pantai, mana-mana tempat yang indah ciptaannya, bila kita renung, duduk, kita mesti terasa betapa agungnya Allah SWT yang menciptakan. Itu baru di atas muka bumi. Belum lagi tengok ciptaan di dalam tubuh kita, betapa kompleksnya. Sebiji mata, bola mata ini ada berbilion saraf yang begitu kompleks. Dan ciptaan lain, haiwan-haiwan ni ada pelbagai karakter-karakter yang berbeza berdasarkan ciptaan mereka. Misalnya helang, mata helang tu Allah SWT ciptakan. Baru ni saya pernah dengar
Helang boleh membaca surat khabar yang digantung di tiang gol daripada jarak 2 padang bola sepak. Kita mungkin tak nampak lah, tapi kita ada mata yang tak ada smartphone boleh lawan mata kita ni, dari sudut night mode-nya dan sebagainya. Demikian semua aspek-aspek lain ini. Sebab tu Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir cukup agung. Kalau kita merenung ciptaannya sahaja sudah cukup memberikan kita perasaan yang cukup luar biasa, tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita ada subscription macam Netflix ataupun Hotstar ataupun Amazon Prime, cuba tengok dokumentari berkaitan dengan alam, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Itu sebenarnya sangat meningkatkan keimanan, kan? Dalam National Geographic, Discovery Channel dan sebagainya, itu semua sebenarnya memang sebahagian daripada perintah Allah SWT untuk merenung, melihat, mengkaji tentang ciptaan-ciptaannya. Kan, misalnya dalam Quran Allah kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu tengok kepada unta bagaimana aku ciptakan? Rupanya bila study tentang untanya, amazing benda-benda yang unta boleh buat. Sebagai the ship of the desert, kan? Dia adalah kapal di padang pasir. Demikian juga Allah cabar manusia, cuba cipta paling kurang seekor lalat, dan manusia tidak mampu menciptakan walau seekor lalat. Nak bagi tahu bagaimana Allah SWT mempunyai kekuasaan dalam menciptakan, mewujudkan sesuatu daripada tanpa ada rujukan prototype ataupun apa-apa contoh terdahulu, dan Allah mendesain, Allah mereka bentuk sesuatu dengan reka bentuk yang sangat indah dan sempurna. Sebab tu beberapa lessons yang kita nak bawa balik hari ini ialah yang pertama, sentiasa renung ciptaan Allah SWT. Kita hidup dalam concrete jungle, kan? Dalam apartmen, kondominium, kadang-kadang tak sempat tengok matahari terbit, matahari terbenam, tak nampak pokok. So kita kena selalu dekatkan diri kita dengan nature, dan itu sebenarnya sangat bagus untuk spirituality. Yang kedua, apabila kita melihat wajah kita, jangan dibanding-banding dengan orang, warna kulit ke ataupun saiz badan ke dan sebagainya. Jangan. Appreciate sisi bagaimana Allah SWT ciptakan dan muliakan design, bagaimana Allah menyebut bahawa aku telah design dengan sebaik-baiknya. So kita kena lawan sampai kita ada self-esteem, kita tak terganggu dengan kita nak compare dengan orang lain. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang ketiga, ciptaan Allah ini kita jaga semuanya, bermula dengan diri kita sendiri. Jangan makan makanan yang bukan hanya soal halal dan haram, tapi tayyib, processed food, makanan-makanan yang mempunyai chemical yang tinggi yang merosakkan tubuh badan. Jangan. Yang kemudian, jangan rosakkan juga ciptaan alam yang lain. Jangan buang sampah merata. Protect bumi ini, protect sungai. Demikian juga jangan dera binatang, haiwan. Ada orang yang suka bela satu jenis binatang ni, dilaga-lagakan, digaduh-gaduhkan, dikurung untuk kepuasan diri, tapi menyakitkan ciptaan tersebut. Ingat, semua ini ciptaan Allah SWT, and out of respect kita mesti protect dan kita lindungi, dan menjadi aktivis yang membela nasib ciptaan Allah SWT yang lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, alam ini adalah satu effort yang sangat mulia dan sangat tinggi di sisi Allah SWT. Moga-moga sedikit ulasan ini dapat membantu kita appreciate, menghayati bahawa Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan itu menyebabkan kita menjadi satu orang yang ada confidence yang tinggi, dan kita juga menjadi duta-duta, khalifah yang mengurus dan melindungi semua ciptaan Allah SWT daripada dirosakkan oleh tangan-tangan yang jahat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.